dia bangun walaupun ada di kalangan sahabat yang masih sembahyang ni, yang sunat. Faham tak? Kita kena buat itu. Tu imam ni dia ni subhanallah, dia orang yang dia dalam menteri kat masjid tu hari tu. Faham tak? Tu imam ni merupakan raja kita dalam masjid tu. Waktu tu kampung tu kira masjid tu, dia lah raja tu, dia lah Perdana Menteri. Baik, wassalli ala sayyidina Muhammad. Dia duduk dalam bilik dia, dalam bilik imam. Ada kan masjid ada bilik imam kan? Tapi kita buat apa bilik tu? Bom nyapu. Bom vacuum cleaner. Itu tempat imam, sebab imam ni dia orang yang eksklusif, orang yang hebat. Baik, tuan-tuan. Kemudian subhanallah, dia tengok cerita imam pun bagi signal kat dia. Dia balik-balik tengok imam, dia imam buat dulu. Cerita bila pun nampak dia imam. Lepas tu bila buat je. Kan, tutup imam pun. Dia pisio. Dia pun nampak tengok tu semua dah ready dah. Okey, dia pun iqamah. Dia pun bangun. Allahu akbar, Allahu akbar. Ataupun Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jangan qad qamatis salati, qad qamatis salah. Boleh sebutnya. Tu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Okey. Waktu tu siapa nak keluar dulu? Tu imam keluar kan makmum keluar? Kita kat sini siapa keluar dulu? Imam keluar dulu dia. Imam tu Perdana Menteri. Kalau ceramah, bagaimana mudah faham? Kalau ceramah hari ni ceramah Perdana Menteri mai turun dekat tempat kita ni, Tarik Timur, kan? Siapa mai dulu? Kita mai dulu kan Perdana Menteri mai dulu? Kita mai dulu lah. Perdana Menteri dia mai lambat. Dia mai lambat sikit, dah umur rakyat dah ada apa semua, baru dia mai, tu baru tunjuk dia hebat. Ya tak? Kalau dia mai dulu, siapa pun tak ada waktu tu. Nampak gaya pilihan raya tahun depan ke rapi. Ada tak? Dia mai dia rakyat semua dah ada, baru dia mai, pogah dia. Kita dalam sembahyang macam tu. Sepatutnya siapa mai dulu? Makmum mai dulu. Bukan mai duduk dalam saf semua dulu. Kemudian lagi baru imam keluar dia check saf ni dia. Check. Tu tak apa sikit. Tu depan tu. Mai belakang pun pusing depan. Bawa tongkat check macam saya normal buat lah. Tongkat check kaki, ketuk-ketuk kaki. Berani buat, tak orang kita buat tu. Mesyuarat lagi sekali dia kata apa? Kita lucutkan jawatan imam ni melampau sangat dari imam ni. Subhanallah tu. Sebab jadi tanggungjawab dia. Baik, subhanallah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Imam tunggu dalam bilik dia. Ni kita yang duduk di bawah ni, waktu untuk Bilal dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu mana yang paling afdal untuk kita bangun? Waktu qad qamatis salatu, qad qamat. Itulah waktu yang paling afdal untuk kita bangun. Faham tak? Dia ada 8 lafaz iqamah. 8 Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada 8. Dia 8 lafaz iqamah. 1 2 3 4 5 6 8. Betul? Ada 8 lafaz iqamah dan dia bangkit yang paling afdal untuk makmum bangun pada waktu itu ialah ketika qamatis salat. Tengok. Tu retilah tanda sekalian. Faham tak? Kita bangkit waktu mana? Waktu habis lah. Waktu habis dah tak ada apa dah. Itu imam duduk kat depan. Tu imam dah dekat takbir baru kita masuk. Kita dah kehilangan 2 benda tu. Yang pertama hilang afdal, hilang pahala afdal bangkit untuk qiyam solat. Yang kedua kita hilang masalli ala sayyidina afdal takbiratul ihram bersama dengan imam. Faham? Imam dia main-main dah semua duduk solat, dia main dia check fil depan. So main depan. Yang mana kosong-kosong putih papat dulu. Wah, check dulu sebelum mula sembahyang. Pi depan kosong. Kita pula jenis nak duduk belakang tak mau duduk depan. Geng makmum ni pula suruh duduk depan. Dia Nabi kata kalau umat aku tahu betapa besarnya pahala duduk di saf paling hadapan sampai kena cek undi berebut. Jadi tak mau duduk belakang, suruh kawan dia pergi. Hang lebih. Beletum. Suruh. Dia macam dia apa?
Macam aku pahala banyak lah, hang pahala sikit ni kan. Jadul aku. Subhanallah. Pilah kita ambil pahala yang paling banyak kali ni. Lepas tu subhanallah, takbiratul ihram. Waktu mana kita nak angkat takbiratul ihram yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya ketika selepas imam angkat takbir tu. Waktu mana? Immediately. Bahasa Melayu boleh tak? Oh. Saya baru nak boleh cakap putih. Immediately. Terus je. Lepas je Allahu Akbar. Habis je imam tu terus Allahu Akbar. Kita waktu tu baru qul a'udzu birabbin nas. Kalau qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin qul birabbin nas juga. Atau imam tu baca anak bina. Lepas tu tak usolli lah. Usolli, astagfirullah, usolli, astagfirullah, itu imam nak rokok dia bawa kat takbir. Pergi jauh dulu, tinggal nampak. Kalau rasa duk kalut sangat dengan usolli tu, hampa bajet dengan usolli tu berapa lama? Setengah jam. Setengah jam usolli. Ambil bajet setengah jam sebelum qamah tu pergi diri saja Allah. Kalau usolli saja, usolli. Lagi imam masuk rumah pun Allahu Akbar, dia pun Allah Akbar sekali kan cantik. Astagfirullahalazim. Dia pasal apa jadi macam tu? Pasal kita ni tuan-tuan tak ada ilmu dalam ibadat. Betul tak? Tak ada ilmu dalam ibadat. Sebab tu jadi macam tu. Tu cerita dia. Baik. Iqamah. Tuan-tuan sekalian, apa jawapan selepas iqamah? Tuan-tuan sekalian, doa selepas azan dan doa selepas iqamah. Kita biasa doa azan itulah doa iqamah kita, tidak? Sebenarnya ada dua riwayat, ada dua pendapat daripada ulama. Dua pendapat ulama yang musalli asma yang kuat. Yang pertama subhanallah musalli pakai. Kalau dalam bab azan selesai memang doa dia macam tu. Allahumma rabbahadi da'wati tammah wassalatul qa'imah Muhammadin wasilatul fadilah tu. Allahumma qamma Muhammadin alladhi wa'ata innaka kuntu bi'ad. Kita baca tu dengan doa kat sini. Wahai Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu suruh Allah. Ya Allah, Tuhan yang memperkenalkan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tertinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji. Yang telah Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tidak menjadi janji. Itu doa yang kita baca selepas azan. Ada apa selepas iqamah? Ada dua pendapat yang kuat. Pendapat yang pertama baca sama macam doa azan. Pendapat yang kedua daripada berdalilkan kepada Nabi SAW juga, Nabi ajak kepada kita baca aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Doa. Dua ada kat situ. Apabila seseorang itu mendengar azan, maka disunatkan menjawab sebagaimana diazankan oleh Bilal, kecuali bila ia menyebut perkara berikut, maka jawablah berlena sedikit. Hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. Jawapan kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selepas iqamah pula, apabila dibaca qamatis salat, jawapannya maka qamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh wa ja'alni min salihi ahliha. Itu dah sekalian, subhanallah musalli ala sayyidina. Ini kata dapat sebahagian ulama, inilah doa yang kita baca selepas daripada iqamah. Faham? Salah tak kalau nak baca musalli ala sayyidina macam doa selepas azan? Tak salah juga, sama. Boleh. Dua-dua pun ada dalilnya. Dua-dua pun ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua pun merupakan pendapat ulama-ulama. Faham tak? Musalli ala sayyidina. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, itu cerita dia. Bila kita nak buat amal ni kena ada ilmu. Macam kita nak masuk Ramadan ni lah tuan-tuan. Ramadan salli ala sayyidina Muhammad merupakan satu hadiah yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ni berpuluh cukup. Sebab amal-amal kita digandakan oleh Allah. Ganda banyak. Bukan sikit-sikit punya ganda. Faham tak? Jadi kita ni jenis umur pendek-pendek. Kita ni umur pendek-pendek. Perempuan lah tuan-tuan, saya lambat sikit, saya panjang sikit. Saya cerita seorang waktu Nabi itu cerita tentang seorang lelaki nama Syam'un. Syam'un ini subhanallah dalam kitab Mukasyafal Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah cerita tentang Syam'un. Syam'un ni seorang lelaki zaman Bani Israel yang berjuang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000 bulan tak pernah letak pedang dia.
Tak pernah letak pedang dia, Ustaz dia simpan. Jadi sampai ni bulu-bulu di kuda dia tak pernah kering daripada debu, tak pernah hilang debu. Jihad 1000 bulan straight. Pasal apa? Pasal umur tu panjang. Boleh lagi berjihad 1000 bulan, 84 tahun jihad dah. Kita umur pun tak sampai 84 tahun. Tidak. Mengadu dekat Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Allah bagi hadiah pada umat Nabi Muhammad ni satu malam je. Satu malam je menyamai 84 tahun. 1000 bulan. Malam apa? Kita ni perempuan Salih alaihi Muhammad. Kalau Nabi Nuh alaihi salam umur dia 1000 tahun, dia berdakwah saja 950 tahun. Kita ni walaupun umur kita 60-70 tahun, tapi kita boleh dapat pahala amal seperti mana umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Boleh tu. Cuba tengok. Kalaulah satu malam Al-Qadar, nilai dia berapa tahun? 84 tahun contoh. Kita ambil round up, kita ni 83 berapa tahun dah. Kalau 84 dah sengaja jarang sikit. Dan kalau satu malam Al-Qadar, kita boleh nilai amal kita punya maghrib malam tu sembahyang macam sembahyang 84 tahun. Kita sembahyang isyak tu macam sembahyang 84 tahun. Kita bersedekah tu macam sembahyang 84 tahun. Kita punya amal tu semua macam sembahyang 84 tahun, macam beramal 84 tahun. Tu baru satu Al-Qadar. Kalau subhanallah dalam hidup kita boleh dapat 10 Al-Qadar. 10 Al-Qadar. Daripada umur kita 20 tahun boleh contoh. Kan, balik-balik dulu. Umur kita 20 tahun. 20 tahun tu waktu tu duduk. Apalah jingga dulu start waktu tu. Kita tak pernah lagi. Katalah 30 tahun. 30 tahun. Start pada 30 tahun dia baru sedar diri masuk Islam. Waktu tu baru sedar diri. 30 tahun sampai umur kita 40 tahun. Jaga je 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Kan? 10 hari tu jaga ni. Daripada setahun 365 hari tu, 10 hari tu je jaga. 10 hari ya. Ulur semua 10 hari ni. Faham tak? Mesti sehari dia kena Lailatul Qadar. Mesti dia jumpa Lailatul Qadar. Sehari. Ya. Jaga lagu mana? Jaga dengan amal lah. Bukan jaga tunggu kat tangga. Tak sujud-sujud pokok ni. Bila nak sujud lah, faham tak? Tak sujud-sujud dia. Dia tunggu pokok sujud. Lepas tu lapar, pergi dapur cari-cari makan. Kan? Cedok-cedok dalam belanga dia, tengok ayam beku. Yo dia kata. Lailatul Qadar malam ni. Kan? Esok cerita kat laki dia, cerita kat bini dia. Dia kata, semalam abang jumpa Lailatul Qadar. Dia kata, betul ke? Macam nak abang tahu? Pipi dapur, tunggu-tunggu pokok tak sujud pun, dia kata. Lepas tu pipi dapur, cedok-cedok ayak tu dalam royok tu, tengok-tengok beku ayak. Bini dia kata apa? Dah, abang ni mau tak beku bang, aku buat agak-agak. Jadi 10 akhir Ramadan tu jaga. Maksudnya dengan amal dia. Pasti satu malam dia akan kenal Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun dia buat benda yang sama, maksud dia 10 Lailatul Qadar dia dapat. Kalau 10 Lailatul Qadar dapat, satu Lailatul Qadar sama nilai dengan 84 tahun. Kalau 10 dapat 40 tahun. Campur dengan umur dia 60 tahun. Umur balik dia, kau semua 840 campur 60 jadi 900 tahun. Walaupun hidup dia cuma 70 tahun saja, tapi amal dia telah pun mencecah 900 tahun. Nampak tak? Subhanallah muslimat. Baik, syarat jaga je 10 akhir tu. Sebab tu ada 3 jenis orang masuk Ramadan ni. Yang pertama, orang yang dapat takwa. Dia masuk Ramadan, nak tahu dia dapat takwa ataupun tidak, macam yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa tu. Antara tanda dia bila dia keluar daripada Ramadan, dia jadi orang yang lebih hebat, lebih baik daripada sebelum masuk Ramadan. Faham? Ada orang yang kedua ni jadi penyembah Ramadan, kata Syekh Qardawi. Penyembah Ramadan. Penyembah Ramadan ni orang yang dia pulur bulan Ramadan je, pulur di bulan Ramadan, tapi keluar habis Ramadan balik macam dia dulu sebelum. Kelompok yang ketiga tu dia tak dapat apa. Yang Nabi kata apa? Kami sa'i, berapa ramai orang berpuasa yang tak dapat apa daripada puasa ni, ila ju' wal afash, lapar dahaga je dapat. Orang ni subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, bulan Ramadan dia macam bulan-bulan dia biasa tak dapat. Macam bulan April, macam bulan Mei, macam bulan Jun. Jadi perempuan nak dapat manfaat daripada Ramadan ni, kita kena ada ilmu tentang Ramadan tu.
Kena ada tahu apa yang Allah nak bagi kita bulan Ramadan tu. Sebab tu buat persediaan, 4 jenis persediaan yang ulama sebut dekat kita sebelum kita masuk Ramadan. Persediaan pertama dia panggil persediaan rohiyah, persediaan rohiyah, persediaan dia nak masuk nanti dalam bulan Ramadan. Kita tengok pasal apa kita nak masuk bulan Ramadan ni, buat siap-siap dah. Banyakkan istighfar, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita ni, supaya nanti bila kita masuk dalam bulan Ramadan taklah jadi berat nak buat amal pasal dosa banyak. Faham tak? Minta ampun siap. Banyak-banyak qiyamul lail, belajar-belajar puasa dan sikit-sikit, belajar-belajar sedekah apa semua. Faham? Banyak belajar-belajar. Pasal apa? Supaya nanti bila kita masuk dalam Ramadan ni kita dah bersedia dah. Ada orang subhanallah masuk Ramadannya dia turun musuh ibadat. Tak boleh nak ibadat. Dia ibadat sat, dia semangat sat seminggu je. Seminggu pulau tu tengah sembahyang seminggu je. Masjid pun terkejut tu, huyuk baik penuh. Dia tengah perayaan. Subhanallah. Tapi seminggu je. Lepas tu huyuk. Tak tahu pergi mana. Hilang. Pasal apa? Pasal benda dia tak biasa duk buat. Bila masuk Ramadan baru nak baca Quran banyak, baru nak sembahyang banyak, baru nak puasa banyak, baru nak buat qiyamul lail, baru nak bangkit. Benda dia tak biasa buat. Dia jadi apa? Dia penat. Dia tak larat. Jadi tuan-tuan, subhanallah muslimat, buat persediaan tu sebelum nak masuk Ramadan. Bulan Rejab tu dah mula dah puasa-puasa macam ni. Bulan Rejab tu dah mula dah banyak-banyak zikir. Bulan Rejab tu dah mula dah sembahyang sunat. Bulan Rejab tu dah mula dah qiyamul lail. Bulan Rejab tu dah baca Quran. Masuk bulan Syaban lagi banyak. Masuk Ramadan lancar elok. Ambil hang tengok kemas dah semua. Macam tak ada apa biasa. Dia kata actually I tak masalah apa lah bila dia masuk Ramadan. Pasal apa? Pasal dia dah biasa dah. Yang kedua dia panggil persediaan jasadiyah. Persediaan jasad. Ni sebab kita nanti dalam bulan Ramadan kita banyak amal, kita banyak sembahyang, kita banyak puasa, kita banyak menggunakan fizikal, mental. Jadi subhanallah, jasad kita ni perlu ready untuk kita masuk dalam tu. Buat persediaan. Dan rupanya bulan Ramadan juga bulan rehat. Bulan yang tubuh badan kita rehat. Perut kita rehat. Masalah selamat badan tubuh badan kita rehat. Rehat apa ustaz? Sembahyang banyak sampai 20 rakaat malam. Rehatlah tu. Sebab sembahyang itu merupakan kerehatan. Tapi kita dah tak faham. Nama tarawih itu sendiri pun masuk rehat. Ni rehat apa? Laju. Laju 9.30 20 rakaat. Fatihah satu nafas ya tu imam tu. Dia mesyuarat dia bilang kuasa siap kita tahun ni kita akan buat 20 ya. Kita buat 20 okey. Jadi kita interview tu imam. Kita tengok apa tu imam. Siapa tu imam yang boleh baca Fatihah satu nafas yang dia ambil. Laju dia masya-Allah. Subhanallah. Nama dia sembahyang rehat-rehat. Baca pelan-pelan. Dia ulama-ulama Nusantara ni dia pandai diselit-selit di antara sembahyang dengan sembahyang tu dengan selawat supaya boleh berehat. Supaya kita dapat berehat sekejap nak sambung sembahyang lagi satu. Jadi kalau tak mau selawat pun tak apa. Berhenti makan boleh. Itu imam habis 2 rakaat tu imam buat pengumuman. Habis 2 rakaat ya tuan-tuan, alhamdulillah kita telah selesai 2 rakaat sembahyang tarawih kita. Ambil cucuk banyak baru sampai. 2 hangat lagi kita makan dulu. Habis makan semua masuk balik. 2 rakaat pula sembahyang. Habis 2 rakaat pula, tuan-tuan, bihu ke dah? Bihu. Habis 2 rakaat pula, buat kacang pula. Pukul 12 satu hari lah. Nanti habis masya-Allah lebih sebulan orang makin kurus dia makin besar. Tapi cerita tarawih bulan Ramadan bulan kerehatan, rehat perut, rehat tubuh badan, rehat sebab dan tumpu amal semata kerana Allah Subhanahu taala. Baik, dia pergi yang kedua jasadiyah. Yang ketiga maliyah. Persediaan maliyah, persediaan harta benda. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan bulan Allah ganda pahala. Bulan tu banyak kesedekah. Nabi kata muslimat para sahabat pun, Nabi ni bagi sedekah macam angin lalu je. Dapat je bagi. Kalau bulan-bulan biasa bagi sedekah Allah ganda 700 kali ganda. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'i sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kalau yang derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 1 biji. 1 kali 7 700. Yang ni biasa di standard rate bagi bila pun hari ni bagi pun 700 kali ganda confirm dapat.
Tapi masuk Ramadan Allah ganda lagi. Tuan-tuan, amalan-amalan dalam bulan Ramadan yang fardu Allah ganda 70 kali ganda. Yang amalan-amalan sunat Allah ganda semacam fardu. Kalau lah Allah ganda 70 kali sedekah, kita tak tahulah pahala ni tuan-tuan, serah balik ke Allah lah. Yang banyak kan, kita tak boleh nak kira. Tapi nak bagi faham je, nak bagi kita nampak banyak. Kalau lah Allah ganda 70 kali ganda sedekah, kita modal RM1 je. RM1 masuk tabung pulak, RM1 masuk tabung, Allah ganda 700 kali ganda, RM700. Bulan Ramadan pula kali lagi dengan 70, RM49,000. Masya Allah Rabbi. Tu RM1 tu. Kalau RM10, RM490,000. Kalau RM1,000, kau balik kira ada rumah saya lah. Cerita banyak lah. Cerita banyak ya Allah Rabbi. Itu tak kira masuk Lailatul Qadar ni. Kalau masuk Lailatul Qadar ni, oi, RM1 je, RM1 masuk peluk, RM1. Dan kita memang modal RM1 tu lama dah. Tak naik dah sikit. RM1 kalau masuk RM1 je peluk. RM49,000 seperti sedekah RM49,000 setiap malam selama 84 tahun. Tu RM1. Allahu Akbar, subhanallah. Banyak ya Allah Rabbi. Kalau macam tu, jangan bazirkan Ramadan ni. Spare. Ada orang yang kira zakat tahunan dia tutup pada setiap Ramadan. Pasal apa? Dia nak ambil, dia tahu pahala bagi zakat pada bulan Ramadan bukan sama macam pahala bagi waktu yang ni. Tutup. Sedekah, spare. Tahun ni spare RM1,000. Spare RM1,000 ni untuk sedekah bulan Ramadan. Kan? Lepas tu asing siap-siap dah. Sehari bagi RM20 dah. Sehari mesti sedekah kali kurang RM20. Bahagi 30, RM600. Kali 30, RM600. Betul tak? Ada lagi bagi RM400. Yang RM400 tu pulun yang hujung 10 akhir Ramadan. Bahagi dengan 10, RM400 jadi RM40. Mula daripada awal 20 sampai hari 3 sampai hari 20 aja. Masuk malam 21 tu naik jadi RM60 sedekah kan. RM60. Kalau setiap malam dia bagi, mesti satu malam strike. Mesti satu malam kena. Betul tak ni? Buat persediaan ni, dia panggil maliyah. Buat persediaan siap-siap untuk kita spare siap-siap, untuk kita bagi, untuk kita banyakkan infak, kita sedekah kita pada bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan. Dan yang keempat, dia panggil apa? Persediaan fikriyah. Apa fikriyah? Ilmu, buat persediaan ilmu. Belajar tentang Ramadan ni, belajar tentang benda-benda yang akan berlaku dalam Ramadan, belajar tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, supaya kita ada persediaan yang baik, supaya kita ada persediaan yang lengkap, yang elok untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Faham tak? Jadi reti belakang. Bulan Ramadan ni bulan training. Perasan ataupun tidak, tuan-tuan, kita dah ulang buat benda yang sama aja bulan Ramadan ni. Ulang benda yang sama aja. Puasa, bangun 4 pagi, 3 pagi. Orang lelaki makin lambat sikit. Pasal mereka orang yang sabar. Perempuan dia tak sabar, dia makin awal sikit. 3.30 pagi dah berkeliling dengan periuk belakang tu, pungkang. Orang lelaki kita sabar. Orang perempuan tak sabar. Orang perempuan anak sikit dia dah jaga dah. Orang lelaki anak dia tak tahu, dia tidak relax, dia orang sama. Faham? Saya dah dapat. Ya insya-Allah Rabbi. Kan? Tiap-tiap hari duk bangkit, pukul 4.30. Tiap-tiap hari ulang buat benda yang sama. 30 hari training bangkit 4.30. Takkanlah lepas Ramadan 2 rakaat tahajud tak boleh buat. Tidak. Bukan nak bangkit masak pun, bukan nak bangkit jarang nasi pun, bukan nak bangkit bantu ayam pun. Tak payah bangkit apa. Ambil wuduk sembahyang 2 rakaat. Takkan tak boleh buat, tidak. Dah training dah. Boleh pergi sembahyang subuh berjemaah. Dah training dah 30 hari, bangkit awal 4.30. Takkan pergi main jemaah, subuh jemaah tak boleh. Dah tiap-tiap hari training dah. Lu bangun qiyam mulai apa ni sembahyang sampai 20 rakaat. 20 rakaat tu tarawih je. 20 campur 4 isyak 24, campur qabliyah ba'diyah lagi 4 28, campur lagi 3 witir 31 rakaat. 31 banyak tu, masya-Allah. 31 maintain 30 hari. 30 hari maintain 31. Habis Ramadan 4 rakaat isyak pun tak boleh buat. Pelik ya? Pelik. Maksudnya training tak menjadi dah. 4 rakaat isyak boleh buat lepas pada tu pergi sembahyang isyak berjemaah. Subhanallah. Tiap-tiap hari puasa dia ajak kita. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan nanti isyak puasa sunat.
Isnin Khamis tak ada apa kita. Bulan Ramadan baca Quran 10 satu juzuk satu hari, lepas Ramadan nanti satu muka Quran pun jadilah untuk dia. Betul tak? Oh subhanallah, tu training Ramadan. Tu maksud dia apa? Bila dia nak masuk Ramadan, dia faham apa yang dia nak buat dalam Ramadan dia, apa kesan dia kepada dia lepas Ramadan. Tu yang jadi 3 orang tadi yang dapat cuk wal atas lamak dahaga, yang seorang lagi penyembah Ramadan tu apa? Maksud dia apa? Dia tak tahu sebenarnya Ramadan tu bulan tarbiyah untuk diri dia. Jadi maksud dia ikut aja, keluar balik macam biasa. Faham ni Bapak sekalian? Jadi cukuplah sekadar tu, tak baca lah lagi syamat ni. Ganti dengan tarbiyah tazkirah Ramadan. Ni, perempuan, saya nak cadang dekat perempuan buat. Ada whiteboard? Ada ni, ada pen tak? Buat dia panggil checklist Ramadan. Buat checklist Ramadan. Suruh anak kita buat. Sebenarnya saya buat, tapi saya tak sempat nak print. Saya ingat saya nak bagi orang satu hari ni, nak bagi free. Tuan-tuan, saya ingat saya nak bagi free, tapi subhanallah saya tak sempat nak print. Dia panggil, balik buat sendiri lah. Balik buat sendiri. Dia panggil apa? Checklist Ramadan. Checklist Ramadan. Saya checklist Ramadan. Ada tak? Checklist Ramadan. Ambil A4 paper, kan? Kemudian buat kotak-kotak tu. Betul. Betul. Okey. Yang sebelah sini dia panggil amalan yang nak kita buat. Mula tahajud. Kemudian iftar, sahur. Kemudian solat dua rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Dia panggil fajar. Kemudian solat subuh berjemaah. Berjemaah boleh tu, jemaah. Tak mau sembahyang seorang-seorang. Bulan Ramadan ni tak mau sembahyang seorang-seorang. Sekali pun tak boleh sembahyang seorang-seorang. Boleh tak? Perempuan pun nak ikhtiar juga sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah dengan anak ke, sembahyang jemaah. Faham tak? Kemudian solat sunat qabla ba'da tu. Susunnya, saya kira kemarin saya susun ada 24 amalan. 24 amalan. Qabla ba'da apa semua, sampailah kita tidur balik dengan zikir-zikir la ilallah 100 kali, astagfirullah 100 kali, pun tu masuk. Kemudian belah sini tulis ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai apa? 30. Dia 30 hari. Setiap hari apa kita buat, tanda. Tahajud okey. Lepas tu sahur okey. Baca Quran okey. Pasal apa yang nak buat ni? Buat sudahlah ustaz, tak payah tanda ni. Dia bukan ni. Dia nak bagi kita ni semangat. Dia nak bagi kita tak ada yang tertinggal. Dia boleh nampak, dia boleh tahu apa dia buat hari tu, apa yang dia ketinggalan. Kalau dia ketinggalan, esok dia qada balik, esok dia cover balik. Nak dapat manfaat daripada Ramadan. Faham tak ni? Dia pergi checklist Ramadan. Boleh tak buat? Esok dah mudah. Ada? Dah bangun. Saya buat sebenarnya, tapi saya tak sempat nak print. Mula dah buat, ada satu dah print dah, tapi tak sempurna. Dia ada jadual tu, tak banyak amalan dia tu. Jadi saya dah buat balik semua, tak sempat nak print hari ni. Jadi puan-puan tuan-tuan sekalian, jadi cukuplah sekadar tu untuk hari ni. Ya. Terima kasih. Allah kata dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Sampai fajar. Bermula Lailatul Qadar ni bermula daripada maghrib sampai subuh. Amalan yang bermula waktu maghrib tu, pada waktu maghrib tu sampai subuh. Tu sebab tu ulama kata apa? Kalau dia boleh jaga dua, paling lekeh dia boleh jaga sembahyang isyak berjemaah dengan dia jaga subuh berjemaah, dia dah dapat Lailatul Qadar malam-malam. Dia dapat sebab Nabi sebut man salat subha fi jama'atin fa ka'annama man salat isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal layl wa man salat subha fi jama'atin fa ka'annama shalla kullah.
Nabi sebut siapa yang sembahyang isyak berjemaah pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam, dan siapa yang sembahyang subuh berjemaah maka pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Itu dalil ulama kata apa? Siapa yang dapat sembahyang subuh dengan isyak berjemaah saja, maka waktu tu dia dah dapat dah Lailatul Qadar, cuma tak pandai cantik lah, kuranglah pahala dah. Kalau dia baru dengar dia, oh kalau kami pergi tarawih malam tu dapat qiyamul lail, tarawih pun dah dapat qiyamul lail dah. Sebab berapa ramai orang yang 10 akhir Ramadan dah tak tarawih dah. Tidak. Nak tarawih pun dah sampai tu siap lagi. Sampai. Wallahu a'lam. Macam apa? Taklah ikhtiar lah. Maksudnya kalau tak sembahyang di masjid, main di rumah. Buatlah jemaah dengan siapa yang ada dalam rumah tu. Kalau buat seorang-seorang kan. Boleh? Sama insyaAllah. Digunakan dengan niat digunakan untuk bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan. Baiklah tuan-tuan puan sekalian, itulah insyaAllah apa yang kita bincangkan pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita insyaAllah. Dan sebelum saya nak tutup majlis saya ini, insyaAllah macam biasalah saya buat kutipan untuk Ma'had dalam surat izin kita tu, insyaAllah salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, disebabkan keperluan untuk Ma'had ini, permintaan insyaAllah Robi dan saya juga kita merancang untuk buat pengajian-pengajian umumi sebagainya, maka kita pihak Jawatan Kuasa telah memutuskan untuk membeli sebidang tanah lah. Dan kita pun telah membeli sebidang tanah tu yang agak besar dengan saiz lebih kurang 1.7 1.5 ekar macam tu dekat Jalan Relau tu, salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita akan buat kompleks pembangunan, ada buat masjid, ada buat masjid ni untuk pengajian umumi lah. Kemudian ada 2 blok bangunan lelaki perempuan. Sebab saya orang minta untuk perempuan juga, perempuan tak ada susah nak dapat mak tafis untuk perempuan. Jadi kita buat untuk perempuan, ada asrama, ada kelas dan ada bawah ada pejabat sebagainya. Kemudian musalli ala sama kita juga buat rumah orang tua-tua. Rumah orang tua-tua ada 10 pintu dalam plan tu. Kemudian musalli sama kalau perempuan nak pergi duduk situ boleh lah. Nak pergi duduk situ, nak mengaji. Kemudian dan rumah-rumah guru lah, ada lebih kurang 6 biji rumah guru syekh. Jadi musalli al-Syumat kita beli tanah tu yang 1.5 ekar tu lebih kurang 170,000. Jadi tuan-tuan sekalian, musalli ala sayyidina Muhammad, saya buka untuk tuan-tuan nak bagi dana lah. Kalau tuan-tuan nak minta nak ambil manfaat daripada yang kita bangunkan ini, insyaAllah itu sediakan tabung kat luar tu. Dan kita juga buat jualan wakaf, jualan wakaf dengan 1 lot RM50. Cuma ni saya tak bawa wakaf tu kat sini. Tuan-tuan yang berhajat ada wakaf boleh jumpa dengan saya kemudian nanti ke, ataupun boleh pergi ke Ma'had saja untuk beli wakaf tu boleh. Kalau tuan-tuan bagi saja pun masuk duit kat dalam tabung tu pun saya akan agih-agihkan, saya akan buat wakaf juga. Kalau perempuan bagi seorang RM10, lagi saya campur-campur RM50, saya akan keluarkan satu resit wakaf juga. Cuma tak sampai kat perempuan lah resit tu, tapi perempuan niat wakaf je dekat belakang, insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaAllah. Nah, lagi dah kita dah level dah tanam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين وسمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى. Jazakumullah khairan katsiran ucapan kepada Ustaz. Ini ada beberapa pengumuman, tunggu sekejap insya-Allah. Yang pertamanya berkaitan dengan kuliah pengajian kita. Besok kuliah pengajian saksi di Masjid Bandar Baru insya-Allah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Nasbir menggantikan Ustaz Salmi insya-Allah. Ustaz Nasbir besok insya-Allah di saksi Bandar Baru.
Kemudian pada minggu hadapan di Paksi Balik Libung hari Jumaat akan bersama dengan Al-Fatih Syekh Rahimuddin. Syekh Rahimuddin Al-Bantani akan datang ke sini, bertandang ke tempat kita insya-Allah, dan juga ke Paksi Bandar Baru di Masjid Bandar Baru insya-Allah. Kemudian pada hari Isnin, bagaimana saya telah maklumkan pada awal kuliah tadi, di Masjid Al-Aman Balik Libung insya-Allah pada hari Isnin ini 23 Jun hari Isnin, bersama dengan Syekh Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad, menolong mengarah bahagian dakwah dan tarbiyah negeri Kedah, meniti Syaban menanti Ramadan di Masjid Al-Aman Balik Libung. Kemudian pada 27 bulan Jun hari Jumaat di Masjid Balik Libung juga insya-Allah, bersama dengan Tuan Haji Razali bin Muhammad. Tuan Haji Razali bin Muhammad selepas waktu Maghrib. Dua-dua ni program lepas waktu Maghrib. Kemudian besok di Surau Kampung Berjaya insya-Allah, di Surau Kampung Berjaya ada majlis sambutan kedatangan Ramadan pada 21 Jun besok insya-Allah di Surau Kampung Berjaya. Pada jam 10 pagi ada ceramah agama, dan pukul 11.30 pagi ada majlis tahlil, dan 12 tengah hari jemaah makan. Jemput semua ahli Paksi yang ada insya-Allah, isi keluarga insya-Allah ke Surau Kampung Berjaya besok. Dan pada hari Ahad ni juga, pada hari Ahad 22 Jun di Surau Pekanbaru, Taman Pekanbaru Kali Buntar, ada rawatan pengobatan Islam Darul Syifa, rawatan percuma di Surau Pekanbaru 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari pada hari Ahad ini insya-Allah. Jadi jika itu saja pengumuman kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat sama ambil manfaat insya-Allah. Dan tangguh bagi kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad ni dia jawab bersama Ustaz Jafri ya.